Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah mula belum ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saya hormati sidang hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di laman Facebook Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor dan juga penonton-penonton yang berada di rumah. Alhamdulillah, jelas boleh respon, jelas tak? Tak ada respon. Yang sedang menonton tu jelas tak suara? Suara okey Ya, Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kekuatan untuk sama-sama kita bertemu pada pagi ini, pada pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu duha. Sebagaimana di antara kelebihan mereka-mereka yang melaksanakan solat sunat duha terlalu banyaklah, dan di antaranya yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah siapa yang melaksanakan solat sunat duha 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, dia akan dibina rumah untuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan sidang hadirin dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita masih lagi berada di dalam perintah kawalan pergerakan. Dalam perintah kawalan pergerakan ketika ini, di mana perintah ini adalah di atas untuk sama-sama kita menangani krisis yang sedang berlaku, COVID-19 kan, Coronavirus Disease 2019. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya dengan usaha kita pada waktu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesihatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesejahteraan di dalam kehidupan seharian kita, sehinggalah saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ketika ini satu dunia sedang diuji dengan wabak ini. Di hari ini kita nak sama-sama kongsi apa yang diberikan kepada kita kuliah di ambang Ramadan yang bertajuk Memperkasakan Sya'ban, Melestarikan Kehidupan. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menanti hadirnya bulan Ramadan, kita bertemu dengan bulan Sya'ban yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
datangkan bulan Rejab kepada kita. Sebagaimana betapa istimewanya bulan ini, kita disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau nama beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab yang memberitahu kepada kita sesungguhnya doa yang dikabulkan ada pada 5 malam. 5 malam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada yang berbentuk mingguan, ada yang berbentuk tahunan. Sebagaimana doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitulah di antaranya insya-Allah pada malam ini, iaitulah pada malam Jumaat. Dan seterusnya ada pada 4 malam, malam yang lain, iaitulah malam Aidil Adha. Sekejap tak jelas okey, clear? Dekat rumah memang jelas lah. Yang berada di rumah jelas lah. Okey. Okey, jelas Suara okey? Okey, kita sambung. Sebagaimana antara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang pertama sekali, malam doa dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah pada malam Jumaat. InsyaAllah malam ini kita banyak-banyakkan berdoa. Dan 4 malam yang berikutnya, iaitulah malam Aidil Adha, malam Aidil Fitri, malam pertama pada bulan Rejab, dan juga yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, iaitulah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi sebab itulah kita kena meletakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kita menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sangat mengasihi hamba-hambanya dengan mengeruniakan malam-malam tertentu, juga hari-hari tertentu, sebagai tanda kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan tanda kita meletakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah di antaranya dengan kita tunduk, sujud, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga berusaha sebaik-baiknya untuk kita meninggalkan semua perkara-perkara maksiat dan perkara yang mungkar yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita sujud, kita syukur, kita laksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkan segala bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kehidupan ini hanya ada 3 hari sahaja. Umur dah berapa tahun? Tuan Arba'in, tuan-tuan, puan-puan yang berada pada ketika ini, dalam kita mengira umur kita, ingatlah bahawasanya kehidupan kita hanya ada 3 hari yang sangat-sangat penting, iaitulah hari semalam, semalam yang telah kita tinggalkan, baik ataupun buruk yang kita lakukan pada hari semalam, telah pun kita tinggalkan. Dan kita juga ada hari esok. Hari esok yang belum pasti, sama ada kita akan bertemu ataupun kita tidak diberikan lagi peluang untuk terus berada dalam kehidupan pada hari esok. Apa yang penting, kita berada pada hari ini, hari yang ketiga, iaitu hari ini
adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang kepada kita nikmat kehidupan untuk kita benar-benar memastikan supaya kita dapat memanfaatkan hari yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita pada hari ini. Sebab itu kita kena ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, termasuklah nikmat kita berada pada bulan Sya'ban yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepada aku. Macam mana cara kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ingatlah kepada aku, iaitulah ingatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mematuhi undang-undang, hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita banyak menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir yang maksur dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita patuh kepada undang-undang dan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum, bila kita ingat, kita patuh pada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, pada segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengingatkan kepada kita, azkurkum, nescaya aku akan ingat kamu. Bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita? Iaitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana hamba-hambanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingati hamba-hambanya dengan membalas dengan segala bentuk kebaikan. Washkuruli wala takfurun. Allah Ta'ala sebut kepada kita, maka bersyukurlah juga kepada aku. Syukur sebagaimana kita sebutkan antara tanda-tanda cara-cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Wala takfurun, dan jangan sesekali engkau kufur. Kufur, kita kufur, apa erti kufur? Kita menolak apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kufur menolak nikmat-nikmat yang Allah Taala sediakan kepada kita. Wala takfurun, jangan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada bulan Sya'ban ini, bulan yang disebutkan tadi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bulan yang ada satu malam pada bulan ini, bulan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala makbulkan doa. Bulan ini juga adalah bulan yang sangat istimewa di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah rahimahullahu ta'ala, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberitahu kepada kita, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran. Tidak pernah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan apa dia? Puasa. Illa Ramadan, melainkan pada bulan Ramadan. Wa ma raaitu aktsaru siyaman, dan aku tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak baginda berpuasa. Minhu, daripadanya, fi Sya'ban, iaitulah pada bulan Sya'ban. Tak adalah baginda puasa penuh sebagaimana bulan Ramadan. Kerana sebab apa baginda tak puasa penuh? Supaya nak bagi tahu pada kita, takut nanti umat aku ingatkan puasa bulan Sya'ban itu wajib. Tetapi tetap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi wajarlah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang merasakan diri kita ini sebagai penyambung kepada mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kehidupan baginda berada di jalan dakwah. Sebagaimana banyaknya umur kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
baginda banyak berada di medan jihad. Sebagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan baginda banyak melakukan kebaikan. Maka antara kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajar kepada kita doa-doa yang diajar oleh para salafus soleh daripada awal bulan Rejab lagi, bermula masuk 1 Rejab, mereka telah mula berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkatan pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Dan bila tiba bulan Sya'ban, kita juga sama-sama disarankan berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami, tambahkanlah kebaikan-kebaikan kepada kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Dan ditambah lagi dengan doa, wa'inna fihi, dan bantulah kami, tolonglah kami padanya, as-siyam, supaya kami dapat berpuasa, wal qiyam, supaya kami dapat melaksanakan ibadah qiyamul lail, wa qiraatil Quran, dan juga supaya kami dapat banyak membaca Al-Quran ketika mana bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, sebagaimana kita mengikut cara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak mencontohi amalan-amalan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sedar bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perbuatan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Baginda seorang yang maksum, seorang yang terpelihara segala perbuatannya, percakapannya, amalannya, terpelihara daripada dosa. Akan tetapi tetap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan tambahan, supaya kita juga menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, wajar supaya kita banyak mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memperkasakan bulan Sya'ban kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang disebutkan tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Tak kira Isnin, Khamis, ataupun puasa pada hari putih, ataupun puasalah pada hari-hari tertentu, supaya puasa ini juga disebutkan sebagai puasa sunat pada bulan Sya'ban untuk kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita banyakkan membaca Al-Quran, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebab apa? Bulan ni bulan yang mengundang keberkatan kepada kita. Maka kita berdoa akan kebaikan. Kita berdoa supaya kita berada sentiasa dalam kebaikan. Lebih-lebih lagi ketika ini kita sedang dilanda ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian supaya kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian juga supaya kita sedar bahawa kita ini tidak ada tempat untuk kita meminta, kita memohon, kita merayu, kita nak mendapat, memperoleh kebaikan selain daripada kita hanya sebagai hamba layak untuk memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain berdoa, banyakkan juga berzikir. Waktu ini ramai yang kerja di rumah. Kerja di rumah, pakai baju kerja sambil buat kuih raya, ada juga. Kerja di rumah, ada yang kerjanya lebih banyak makan. Sedangkan pada waktu ini adalah peluang. Kita tidak disibukkan dengan dunia, kita banyak waktu lapang untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita memperbanyakkan zikir. Zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat.
supaya diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita juga boleh mengambil ruang ketika ini untuk kita banyak bersedekah, kita memberi bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Untuk apa? Kita buat semua ini bukan hanya sekadar untuk diri kita, bahkan untuk masa depan kita, untuk kita memperkasakan kehidupan kita. Bersedekah tidak memiskinkan kita. Kerana apa? Harta yang kita simpan, yang kita gunakan untuk diri sendiri, kita belanja untuk diri sendiri, kita beli kereta, beli sport rim, kita tambah buat beli helmet baru, raya ni pula nak beli songkok baru. Banyak yang kita belanjakan sebenarnya harta tersebut akhirnya menjadi milik orang lain. Akan tetapi bila mana kita berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersedekah dan sebagainya, harta itulah adalah harta yang akan menjadi milik kita selama-lamanya, dengan pahala yang kita dapat kita peroleh daripada hasil kita bersedekah. Maka ketika itu pahala itulah yang akan menjadi milik kita, yang akan menjadi bekalan untuk kita pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa? Antara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kita buat, yang kita menggembirakan saudara-saudara kita ketika mana kehidupan kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku berjalan dengan saudara aku melainkan aku dapat menunaikan hajatnya. Apa kelebihannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kelebihan ketika mana kita menunaikan hajat saudara-saudara kita yang lain, ketika itu Nabi sebutkan pada kita bahawasanya pahala ketika mana kita menunaikan hajat-hajat saudara-saudara kita, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sangat besar, iaitulah pahala yang lebih besar daripada melaksanakan amalan, menunaikan amalan, amal ibadah ketika mana berada di Al-Haram, ketika mana kita berada di Masjid Nabawi. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, besar nikmat yang Allah Taala berikan peluang kepada kita sebenarnya. Jangan kita sedih. Ada yang baru nak rasa sedih tak dapat solat di masjid. Ada yang sedih tak dapat nak pergi surau. InsyaAllah lepas PKP nanti, selepas dah selesai semuanya, InsyaAllah pakat-pakat lepas ni kita selalulah rajin-rajinkan diri untuk hadir di masjid dan surau. Walaupun tersipu-sipu malu sebab sebelum ni jarang-jarang nak pergi, biarlah apa orang nak kata. Yang penting kita sedar bahawasanya kita sangat-sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Maka sebagaimana perkara-perkara yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, amalan-amalan sunat yang kita nak tambah, untuk apa? Sebab bulan ini juga adalah merupakan bulan Syaban ini adalah merupakan bulan latihan. Anggota amal dia ada latihan dia ada kursus dia untuk tambah baik pada kemahiran mereka, supaya gerak kerja mereka bertambah baik. Anggota amal mereka ada kursus asas kemahiran amal, KK1, KK2 sehinggalah KK4 dan sebagainya. Untuk apa? Untuk pastikan terus dapat memberikan jasa kebajikan yang baik kepada masyarakat dengan sempurna. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita sentiasa memerlukan latihan. Sebagaimana bulan Ramadan adalah merupakan latihan supaya latihan tahunan. Bulan Ramadan latihan tahunan supaya kita dapat menjadi hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tahun. Dan kemudian bila sampai lagi bulan Ramadan yang berikutnya, supaya sentiasa bertambah takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah kekuatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan amal ibadah. Manakala bulan Syaban adalah bulan latihan sebelum kita tiba masuk pada bulan Ramadan. Bila tiba bulan Syaban, kita kena berusaha untuk membersihkan diri dengan amalan-amalan sunat tadi.
bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah yang sangat mulia, baginda sendiri bagaimana dibedah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Ada pandangan kata 3 kali, ada yang kata 5 kali, ada yang kata 9 kali, dan berikutan daripada dibersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan amal kebaikan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersihnya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lebih-lebih lagi sangat-sangat banyak dosa yang ada pada kita, kena bersihkan diri kita, kena bersihkan hati kita. Sebab itulah amalan-amalan sunnah tadi yang kita ikut apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat membersihkan diri dan hati, supaya kita dapat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting kita laksanakan dengan penuh ikhlas, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan supaya kita dapat memastikan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ikhlas, bahkan sambil-sambil kita melatih diri kita dalam bulan Syaban ini supaya kita bertemu dalam bulan Ramadan nanti, kita tak buat amalan kita dengan amal yang sia-sia. Maka waktu ini banyakkan ulang kaji. Apakah amalan-amalan yang wajar kita lakukan sekarang? Apakah amalan-amalan yang penting untuk kita lakukan pada bulan Ramadan nanti? Bahkan amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam mengikut ilmu-ilmu Islam yang sebenar. Waktu ni juga kita belajar untuk kawal nafsu kita. Ahlan Ustaz Mio, Ketua Unit Tugas Khas Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Dan waktu ini juga jangan lupa kita jadilah seorang yang belajar untuk jadi seorang yang pemurah untuk melaksanakan kebajikan. Macam mana nak buat kebajikan ni? Payah nak keluar rumah. Banyak tertera di sana. Nombor akaun bank, akaun bank Jabatan Amal ada, akaun bank masjid ada, akaun bank surau pun ada. Sama-samalah kita banyak bersedekah pada waktu ini. Banyak juga mereka-mereka yang kita sampaikan, kita salurkan bantuan melalui masjid, surau, NGO dan sebagainya. Mereka akan membantu kita untuk menyampaikan bantuan kita, kebajikan kita kepada orang lain, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kenapa kita nak banyak buat amal dalam bulan Syaban? Amalan kita buat amalan dalam bulan Syaban ni, kita perbanyakkan amal. Kita tak mensia-siakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita daripada hadis yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tak pernah melihat kamu berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di dalam bulan Syaban." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zalika syahrun yaghfulun nas." Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Amalan orang jahiliah mereka lalai dalam bulan Syaban. Banyak amal bulan Rejab dan bulan Ramadan, akan tetapi mereka lalai dalam bulan Syaban. Zalika syahrun yaghfulun nas. Sesungguhnya bulan ini bulan yang ramainya manusia lalai. Anhu baina Rajab wa Sya'ban. Di antara bulan Rejab dan Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, sedangkan bulan ini turfa'u fihi al-a'mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang akan diangkat segala amalan-amalan ila rabbil alamin. Amalan kita sepanjang tahun diangkat pada bulan Syaban kepada Tuhan sekalian alam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ay yurfa'u amali, maka sesungguhnya aku sangat menyukai
amalan-amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, dalam keadaan aku berpuasa. Selain daripada berpuasa, dalam keadaan kita banyak melakukan kebaikan. Sebab itulah kita namakan tajuk tazkirah, peringatan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan hadirin sindang pendengar semua, supaya kita dapat memperkasakan amalan kita, memperkasakan bulan Syaban, supaya kita dapat melestarikan kehidupan. Tanpa latihan dalam bulan Syaban, bagaimana kita dapat melestarikan Ramadan? Bila kita dapat melestarikan bulan Ramadan kita, insya-Allah kita akan dapat melestarikan kehidupan kita sepanjang tahun, sepanjang hayat, insya-Allah. Jadi sebab itulah, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, sesungguhnya amalan kita ini ada waktu-waktu tertentu amalan kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahawasanya amalan kita diangkat sehari 2 kali. Dihantar laporan amalan kita kepada Allah Ta'ala pada waktu pagi selepas daripada waktu subuh. Selepas waktu subuh, malaikat hantar report pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga selepas waktu asar. Selepas daripada waktu asar juga dihantar report amalan seharian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu diajarkan kepada kita waktu pagi solat sunat fajar sebelum solat subuh, kemudian solat subuh. Selepas solat subuh, ketika itu kita membaca zikir al-maksurat. Ketika itu mudah-mudahan sampai report amalan kita pada Allah Ta'ala. Kalau tak mampu qiyamul lail, kita dapat subuh berjemaah, dapat separuh pahala qiyamul lail. Isyak berjemaah, dapat separuh pahala qiyamul lail. Isyak campur subuh berjemaah, dapat pahala kita bangun malam. Kemudian kita buat lagi dengan amalan apa tadi? Kita buat dengan solat sunat fajar, kita solat fajar berjemaah. Allah Ta'ala terima laporan kepada laporan perbuatan kita, amalan kita pada waktu malam dengan baik. Dan satu hari kita bekerja, kita solat sunat duha tak lupa, kita solat fardu zuhur berjemaah, kemudian kita solat asar berjemaah, kemudian kita baca lagi zikir maksurat. Waktu itu, selepas waktu asar akan dihantar lagi laporan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu laporan harian. Ada laporan yang berbentuk mingguan. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis juga adalah di antara waktu hari amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tadi harian, kemudian mingguan, dan begitu juga sebagaimana yang dikatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahawasanya amalan tahunan kita diangkat juga pada bulan Syaban. Sebab itu juga kita disarankan memperbanyakkan amalan pada bulan Syaban, dan bukan sekadar kita nak hantar laporan yang baik, tetapi ia juga sebagai satu galakan untuk kita buat amalan ketika mana orang lain sedang lalai. Sibuk sangat nak puasa, bukan sibuk nak sambut Ramadan, tapi sibuk nak sambut Aidilfitri yang lambat lagi. Kita nak jumpa Ramadan dulu. Ustaz Mia dah beli baju raya ke belum? Jadi hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana amalan orang jahiliah, mereka lalai pada bulan Syaban. Nabi ajar waktu orang lalai lah, waktu orang sedang leka lah, kita buat amal kebaikan, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya bulan yang istimewa ini juga adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah rahimahullahu taala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala turun pada malam nisfu Syaban dan mengampunkan dosa-dosa manusia yang lebih banyak daripada bulu-bulu kambing. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Sebab itulah kita perlu menambah amalan-amalan kita dalam bulan Syaban ini, supaya kita dapat melestarikan Ramadan nanti
Dan bila kita dapat benar-benar melestarikan bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan kita dapat benar-benar melestarikan kehidupan kita sepanjang hayat. Jadi sebelum kita mengakhiri tazkirah ambang Ramadan ini, suka untuk saya mengingatkan diri saya sendiri, dalam kita melaksanakan amal kebajikan, ingatlah supaya kita, yang pertama tadi diingatkan, supaya kita benar-benar meletakkan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah apa juga amal perbuatan yang kita lakukan, dalam kita buat kebajikan, buat baik dengan orang, berbaik dengan jiran tetangga, buat kebajikan kepada masyarakat, buat amal ibadah, diri kita, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk kita berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dapat pastikan bahawasanya kita dapat benar-benar mengikut jalan yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, para tabi'in yang mereka mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut jalan para alim ulama kita. Dalam PAS kita ada Dewan Ulama PAS Pusat. Mereka kita ada juga urusan ulama di kawasan-kawasan, supaya kita dapat memastikan amal perbuatan kita ini adalah amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka untuk saya ingatkan kepada diri saya sendiri, di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, hendakkah kamu, kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal perbuatan mereka. Wahum alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitulah orang yang telah sia-sia amal perbuatan mereka ketika mana mereka hidup di atas dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sebagaimana mereka lah orang yang sentiasa merasakan apa yang mereka buat itu betul dan baik. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, sedangkan sesungguhnya mereka lah orang yang kufur ingkar pada ayat-ayat Tuhan mereka. Wa liqaihi, dan ketika mana mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Fahabitat a'maluhum, sesungguhnya amalan mereka itu tadi kami tidak akan terima. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan ketika itu bila mana tiba pada hari kiamat nanti, kami tidak menerima amal perbuatan mereka sebarang timbangan pada amal perbuatan mereka pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, sebagaimana diingatkan kepada kita oleh Imam Said Qutb rahimahullahu taala, kenapa Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala? Kenapa dikatakan amal perbuatan mereka itu adalah amal perbuatan yang paling rugi? Kerana usaha-usaha mereka itu langsung tidak membawa kepada mereka hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak membawa mereka kepada sesuatu yang berfaedah, ataupun membawa mereka kepada matlamat yang sebenar. Sebab tu kena ingat, matlamat amal perbuatan kita kena ingat. Kita buat amal kerja kita dengan ikhlas hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak aku jadikan jin dan manusia, dalam firman Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Jadi niat perbuatan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, wahum yahsabuna annahum yahsanuna sun'a, sebagaimana mereka ini menyangka bahawasanya semua perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mereka rasa benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka lalai, mereka tak sedar bahawa usaha-usaha mereka adalah sia-sia, dan semua kerja perbuatan mereka akan hilang, tidak dikira sebagai amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
siapa mereka ini? Kata Said Qutb, man haula, man hum haula. Siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka yang kufur pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka ini adalah yang dimaksudkan habitat, iaitulah mereka yang ada penyakit perut kembung. Perut kembung ni adalah merupakan penyakit binatang-binatang ternakan, kata Syekh Said Qutb rahimahullah ta'ala. Yang mana mereka binatang ternakan ini menghadapi mereka termakan, ibarat mereka ini termakan rumput yang beracun. Bahkan penyakit ini bila mana makan rumput yang beracun, mereka akan menghadapi saat kematian di hadapan ketika mereka terkena racun. Kata-kata ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bahawasanya orang-orang yang melaksanakan amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ketika itu mereka ibarat binatang yang perut binatang ternakan tadi menggelembung. Dia rasa banyak amal perbuatan dia, banyak kerja-kerja baik yang dia dah buat. Sebaliknya, perut kembung tadi adalah merupakan perut kembung yang sia-sia, menggambarkan perbuatan yang amalan yang sia-sia. Ia kelihatan menggelembung, nampak macam banyak perbuatan yang baik. Pelakunya merasakan bahawasanya mereka banyak melakukan amalan-amalan yang benar dan baik, berjaya dan menguntungkan mereka. Sebaliknya, akhirnya rupa-rupanya perbuatan-perbuatan tadi adalah membawa kepada kebinasaan. Tuan-tuan kena ingat bahawasanya kita nak buat amal kebajikan, jangan kita campurkan dengan amal kebajikan kita, perbuatan kita jangan kita campurkan dengan maksiat. Kita pastikan kita buang. Semalam Ustaz Atih dah ingatkan pada kita, orang yang nak pergi kepada kebaikan, dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan kejahatan. Maka kita juga wajar kita tinggalkan segala bentuk keburukan. Buat kebajikan dalam keadaan kita nak pastikan ia benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersihkan diri kita, kita usaha untuk memperbaiki diri kita, kita berusaha untuk membersihkan hati kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan lewat tadi mula kan. Setting lama sikit, handphone baru orang kata, jadi minta maaf atas segala keterlanjuran kata dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama berusaha memperbanyakkan lagi pada hari-hari yang berbaki dalam bulan Sya'ban ini, supaya kita dapat memperkasakan Sya'ban, kita dapat melestarikan Ramadan, dan kita dapat benar-benar laksanakan seluruh rasa takwa kita, kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.